Baik, bertemu kembali dalam Niaga Awani. Kami masih lagi bersiaran dari Pusat Convention Kuala Lumpur bersempena dengan Selangor Investment Business International Business Summit yang sebenarnya 4 hari sebenarnya kita, acara ini. Tapi kita 2 hari saja di kita sini. 2 hari saja. Tetapi pihak Awani akan bawalah perkembangan dari semasa ke semasa mengenai SIBS 2023 di mana acara ini berlangsung bermula hari ini sehinggalah pada 22 Oktober di mana kita akan bawakan perkembangan terkini SIBS 2023 yang menjadi sebagai apa yang menarik, mereka adalah antara sebagai acara utama bagi pemain industri antarabangsa tempatan untuk menerokkan lebih luas pasaran di Malaysia dan juga serta luar negara, dan mereka juga kita akan menyaksikan jenama serantau yang akan berada di sini. Sudah tentu kalau kita nak kongsikan apa yang menarik di sini, tadi kita bersama tuan rumah Dato' Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif, yang telah berkongsikan lebih 1,000 reruai yang akan memenuhi Dewan Expo dan Dewan Persidangan dan mendapat penyertaan sebanyak 70 negara untuk acara SIBS 2023 tahun ini Haris. Sudah tentu antara salah satu perkara ataupun komponen yang penting juga untuk kita telitikan adalah dari segi pembangunan kawasan dan juga daerah-daerah di negeri Selangor ini. Salah satunya adalah berkenaan dengan pembangunan kawasan Sabak Bernam ataupun SABDA. Jadi untuk bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan inisiatif dan juga apa sebenarnya SABDA ini, apa ceritanya, bagaimana pembangunan di Sabak Bernam ini. Jom kita perkenalkan tetamu kita iaitu Puan Zanifah Azura, merupakan Ketua Pegawai Kewangan dan Ketua Division Ekonomi Kewangan MBI Selangor. Saya nak ucapkan terima kasih Puan Azura kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Okey, sekarang ni ada pada jam pagi. Macam mana tadi trafik datang sini, jam tak? Lagi-lagi dekat center KLCC ni. Sangat teruk. Okey, tak apa, manage sampai. Okey, kita dah bersiaran langsung sekarang. Okey, pertama sekali lah mungkin nak bercerita berkenaan dengan SABDA ini. Apa sebenarnya, betul ke dipanggil SABDA? Okey, pembangunan kawasan Sabak Bernam di mana ianya merupakan inisiatif berimpak tinggi dalam rancangan Selangor pertama RS1. Mungkin boleh secara ringkas cerita berkenaan dengan latar belakang projek SABDA ini. Boleh. So macam yang Tuan cakap tadi, actually SABDA adalah salah satu daripada 3 economic corridor yang kita telah kenal pasti di dalam rancangan Selangor pertama. Tapi apa tujuan SABDA ni diadakan? SABDA ni adalah untuk merangsangkan ekonomi setempat di Sabak Bernam. Dan apa matlamat kita ialah kita hendak membantu dia punya penduduk setempat, pengusaha setempat supaya mereka move to another level. So antara macam mana kami nak laksanakan perkara ini, kita cuba membangunkan rantai industri di sana so that dengan adanya rantai industri sudah tentu akan ada peluang pekerjaan yang baru, kita akan ada cara pemasaran kan jadi senang. And then secondly, kita nak meningkatkan juga penghasilan dia punya hasil-hasil tu kenalah berkualiti tinggi ataupun high yield. And also kita nak tingkatkan tahap produktiviti di sana menerusi teknologi terbaru di dalam pertanian dan sebagainya. Apa lagi yang kita nak buat di situ? Okey, kita nak bangunkan dia punya infrastruktur dan juga kemudahan awam kan seiring dengan development di sana. Kita juga nak menggiatkan lagi usaha pelancongan di situ yang bertemakan agro pelancongan dan juga eko pelancongan. So itu adalah antara perkara-perkara yang kami nak bawa ke sana. Tapi daripada MBI punya angle pula, kami nak menjurus dan fokus kepada food security for example. So usaha-usaha ke arah food security ni amat penting dan kita fokus kepada sekarang ni kita fokuskan kepada perikanan so that kita boleh go into blue economy, macam mana nak jaga marine life tu semua walaupun usaha perikanan tu ada di situ. Bercakap mengenai perikanan, saya difahamkan terdapat iaitu inisiatif di bawah SABDA, terdapat 2 projek perikanan yang berskala besar yang akan berpotensi untuk tarik lebih kurang 600 juta ringgit pelaburan dan sediakan lebih kurang 7,000 pekerjaan dalam tempoh 10 tahun di Sabak Bernam. Mungkin Puan Azura boleh kongsikan apakah perancangan semasa terhadap projek-projek tersebut? Memang betul, kita at the moment kita ada 2 kita panggil catalyst project lah. And then kebetulan dia berfokuskan kepada perikanan. Satu di Sungai Lang dan satu lagi di Sekincai. So apa yang ada di Sungai Lang ialah kita akan bawa masuk tuna dan juga tangkapan di laut dalam kepada pelabuhan yang akan ditambah baik yang bapa menerima vessel-vessel yang besar daripada lautan Hindi ni. Dan selepas tu hasil tangkapan tu nak pergi mana? So kita buat satu kilang pemprosesan dan juga pembukusan yang sesuai untuk
menerima tangkapan dari segi kualiti itu semua kan kita kena jaga. Jadi facility ni pun kena bersesuaian untuk membantu di situ. So dekat Sekincan pula dia lebih kepada integrated punya tempat berlabur, mainly to cater to the existing local player yang dia ada di situ. Kalau kita pergi ke Sekincan sekarang, dia sangat sesak kan. Jadi dengan adanya projek ini, dengan kerjasama dengan penduduk di situ dan juga konsortium yang ada di situ, kita nak tambah baik dia punya tempat pelabuhan dia. Dengan itu jadi lebih sistematik kan. Jadi kapasiti untuk bot-bot berlabur pun bertambah. Daripada keadaan sekarang satu masuk, sekarang sekali tu boleh masuk dalam 400 bot for example. So itu akan, jadi mereka tak perlu menunggu, kualiti tangkapan mereka pun terjaga. Itu antara perkara yang kami nak capai lah, nak deliver dekat Sekincan. Sabda is getting busy lah kita cakap dengan projek-projek ni. Betul lah, kerana kalau kita lihat kan dari segi pembangunan di Sabak Bernam itu, kita mahu limpahan pembangunan apa yang berlaku di Lembah Kelang ini bukan sahaja tertumpu di Lembah Kelang yang telah pun padat ini, tetapi sebaliknya perlu lebih meluas dan terutamanya Sabak Bernam juga mempunyai potensi yang besar. Azura ada menyebut berkenaan dengan dari segi pembinaan kilang pemprosesan tadi. Sudah tentu kita tidak hanya tertumpu, kalau kita lihat sebagai contoh NIMP, pembangunan ekonomi madani sebagainya, kita mahukan ada produk hiliran, tidak berakhir hanya fresh product dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan berkenaan dengan kilang pemprosesan dan pembukusan tuna hiliran dan juga ikan laut dalam pertama di Malaysia di Sungai Lang, dan juga mungkin kelebihan yang ada pada kilang inilah berbanding dengan kilang-kilang yang lain juga. Okey. Kalau kita tengok tadi, yang akan berlabur di sini adalah the big vessel yang biasanya berlayar di Lautan Hindi. Jadi tangkapan dia tu agak berlainan kan. Jadi untuk vessel ni berlabur pun kita perlukan beberapa persijilan. Jadi facility yang sedia ada yang untuk menyambut mereka dan juga untuk proses hasil tangkapan mereka, standard dia lain sikit. Jadi segala design architecture berkaitan pembangunan pelabuhan tu sendiri dan juga kilang ni perlulah menuruti dia punya piawaian antarabangsa lah kan. So sebab kita untuk memastikan perkara ini berjaya, kita mesti mensasarkan persijilan international lah, macam EU, halal dan berbagai yang berkenaan dengan ekspor semua. So hopefully dengan adanya this kind of development di situ yang bring international vessel untuk berlabur, jadi bayangkan dia punya limpahan ekonomi kepada penduduk setempat kan, agak amat besar. Betul. Kalau kita nak tarik pelaburan ni, kita kena beautifykan dulu di tempat kita, baru pelabur-pelabur lagi menarik dan sertai kami. Terutama infrastruktur, terutamanya itu antara perkara yang akan menarik minat pelabur. Bercakap mengenai Sabda, Puan Azura telah berkongsikan, kita dengar daripada aspek pemprosesan, pembukusan, perikanan, kita boleh cakap dan pelbagai lagi. Mungkin boleh kongsikan tengah dalam proses perancangan semasa dan kita boleh cakap pelaksanaan. Mungkin Puan boleh kongsikan apakah harapan Sabda selepas projek ini berjaya. Mungkin jauh lagi, kita boleh cakap lebih 10 tahun ini, sebab ini adalah perancangan jangka panjang yang kita katakan. Tapi apa harapan yang kita tunggu selepas projek Sabda berjaya? Mungkin ada timeline tertentu. Untuk kedua-dua projek yang kita bincangkan tadi, timeline dia lebih kurang 10 tahun. So memang setiap level yang kita buat tu, kita akan buat kajian dulu. Sebab kita nak preserve the environment punya area surrounding tu. Selagi boleh kita akan jaga. Jadi apa yang kita nak bayangkan sekarang ni, apa yang kita usahakan ialah kita nak pastikan penyelesaian yang secara mampan ni memang berlaku. By end of the completion of the whole project, maybe 20 years from now, penyelesaian mampan yang kita sasar tu berlaku. Jadi kiranya anak cucu kita pun dapat merasai apa yang kita buat sekarang lah kan. Tak naklah nanti by the time mereka besar, laut pun dah tak nampak. Jadi those are the thing that kita nak jaga. So kalau kita tengok kenapa kita fokus pada pelabuhan tu tadi, sebab kita nak perikanan ni lebih sistematik kan. Kalau kita tak ada cara yang betul, ikan tu habis. Jadi kita nak jaga ekologi, kita nak jaga marine life. And then by having a systematic way nak handle all this, pesisiran pantai tu kita boleh fokus pada aktiviti lain kan. Dia banyak potensial kat situ. Eco pelancongan tu amat penting dekat situ. Sebab kalau you all pernah sampai ke sana,
I would suggest you go dekat Sungai Tawar tu semua sangat cantik. Saya pun tak pernah bayangkan dia macam tu ya, ingat dekat dia overseas saja. So you should go. So that kind of pembangunan, tapi at the same time kita respect apa yang ada dekat situ. Betul, itu seperti yang dikongsikan oleh Puan Azura bahawa kita nak projek ni bukan berjaya saja, tetapi kita nak ia kekal mampan. Betul, dan mengekalkan kemampanan dan pada masa sama memberi limpahan kepada masyarakat, peluang pekerjaan, limpahan ekonomi dan sebagainya. Mungkin dari segi timeline juga, mungkin Azura boleh kongsikan dari segi latest update lah, mungkin ada perkembangan terkini berkenaan dengan pelaksanaan projek Sabda ni. Alhamdulillah, insya-Allah sekejap lagi akan dimeterai 2 perjanjian yang melibatkan 2 area utama yang kita bincangkan tadi, di Sungai Lang dan juga di Sekinchan. So macam saya cakap tadi, ini adalah catalyst project untuk kawasan ni kan, dan limpahan ekonomi tu akan berlaku secara tak langsung nanti. So today kita akan sign dengan partner kita di Sungai Lang, iaitu AORB, dan juga di kawasan Sekinchan bersama dengan konsortium Sekinchan Development Holdings Berhad dan juga Persatuan Nelayan dan peniaga-peniaga ikan di situ. So that's how kita buat kerja, kita kena engage the local player. Barulah benda ni sama-sama boleh dilaksanakan. And then another thing is, kenapa kita boleh sign hari ini? Sebab the support from the state itu sangat penting. And also the agency yang terlibat di kawasan Sabak Bernam sangatlah padu dia punya sokongan. Jadi kami memang sangat mengucapkan terima kasihlah pada semua pihak yang terlibat. It's not only about MBI and the partner, but also the support yang kita dapat dari berbagai pihak. Mungkin Puan Azura boleh kongsikan berapa orang yang terlibat dalam projek Sabda ini ketika ini, ataupun pencapaian yang setakat ini yang boleh Puan Azura kongsikan? Pelibatan lah, lebih kepada pelibatan, terutama kita nak melibatkan masyarakat itu, pelibatan kelompok komuniti nelayan terutamanya. Okay. Buat masa sekarang, kami apa yang kami buat, kami turun padang. Jadi kita tengok kan, bukan saja ada big scale project, tapi apa yang komuniti itu perlukan. Sebagai contoh, kat kawasan air tawar tu, dia banyak penternak anak, for example. Kan, so bukankah anak boleh jadi kita punya, mungkin doktor profesor semua boleh confirmkan lah, it's actually boleh jadi kita punya sumber protein ada dan chicken kan. Tapi bila kami pergi situ, kami tengok mereka mengusahakan tu macam dekat belakang rumah kan. So apa tata kalau kita bina a proper ecosystem, Skill up. kan kita cari, kita tie up dia dengan another player, jadi dia boleh jual kepada that big player. Tingkatkan knowledge, kemahiran orang. Betul. That kind of perkara yang kami sedang kaji. Itu salah satu contoh lah kan. Ada berbagai perkara lagi macam petani-petani kecil kan, macam mana nak bantu mereka. For example, kalau padi mereka tak keluarkan yield yang tinggi, how do you help them kan? So that sort of perkara yang kami sedang bekerjasama dekat situ. Sudah tentu apabila kita bercakap mengenai pembangunan projek Sabda ini dengan beberapa projek yang telah dijalankan dalam perancangan semasa, sudah tentu banyak peluang yang akan kita nampak. Tapi dia akan diikuti dengan beberapa cabaran. Mungkin Puan Azura boleh kongsikan antara beberapa cabaran isu dalam membangunkan projek di bawah di setiap projek di bawah Sabda ini. Okey, cabaran yang kami nampak upfront masa kami turun padang tu, okey, you tengok kawasan Sabak Bernam tu, dia adalah kawasan yang ada panjang shoreline, lakisan dia sangat teruk. Jadi itu cabaran nyata yang kita kena fikir, macam mana kita, takkan kita nak biar do nothing is not an option. We have to find solution to that kan. So that kind of solution memerlukan kerjasama berbagai pihak, bukannya saja MBI. So that's why kami berkawan dengan semua orang, mencari ilmu macam mana nak tolong perkara ni. And then satu lagi, kita ada kawasan perhutanan yang sangat besar kat situ, hutan simpan lah ya. Jadi apa yang kami saksikan di tempat tu bila kami pergi, nampak macam ada diterokai lah ya, diterokai oleh secara haram lah ya. So how do we stop that? Sebab hutan simpan ni penting. Kalau dia punya ekosistem terganggu, mungkin air yang mengalir ke sawah tu akan terganggu, ke jerapan padi kan. Those are the thing yang real threat yang kita kena kaji lah. Selain daripada resistant, kadang-kadang kan orang bila kita dengar perkara ni, dia ingat kita akan tukar the landscape kan. But that is not the case lah. The way kita laksanakan, kita akan pelihara apa yang mereka ada. Dan sudah tentu seiring dengan penganjuran SIBS ini juga, bagaimana adakah ini menjadi platform untuk memposisikan Sabda terutama kepada pelabur dan juga melihat mereka yang
mungkin berminat lah yang nyatakan hasrat, mungkin ini satu projek yang menarik, mungkin saya boleh terlibat secara langsung dalam sabda ini bersama dengan MBI maupun di bawah Kerajaan Negeri Selangor ataupun menerusi Invest Selangor dan sebagainya untuk pembangunan sabda ini. Bagaimana platform SIBS ini mampu mengetengahkan projek sabda ini? Okay, I think today MBI dia ada dia punya pavilion. So info lebih lanjut ada di situ. So we welcome berbagai pelabur, berbagai aktiviti boleh dilaksanakan di sana. So just drop by our pavilion, kita boleh bagi more info. Saya sendiri akan ada di sana, jadi kita boleh terangkan dengan lebih lanjut di situ. Networking and sharing session tu akan berlanjutan lah selama 4 hari ni. Okey, dan sudah tentu ini merupakan satu progres ataupun perkara yang cukup penting untuk kita lihat dari segi pembangunan, terutamanya pembangunan kawasan. Kita tahu Lembah Kelang ni dah padat sebenarnya, dan pembangunan dan limpahan ekonomi di tengah Lembah Kelang ini perlu disebarluaskan. Betul. Dan terutamanya sharing di daerah caring. Betul. Caring is loving. Ya, so ada banyak inisiatif di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Kita lihat ada Idris, ada Sabda, ada banyak inisiatif projek-projek yang akan memangkin pembangunan di seluruh negeri Selangor ini. Dan sudah tentu terima kasih sekali lagi Puan Zanifa Azura, Ketua Pegawai Kewangan dan Ketua Division Ekonomi dan Kewangan MBI Selangor berkongsi pandangan berkenaan dengan sabda ini. Dan Puan Azura pun busy sebenarnya. Kita akan lepaskan dulu selepas ini nak ke Dewan Utama untuk pelancaran selepas ini. Terima kasih sekali lagi Puan. Dan sudah tentu siapa nak jumpa Puan Azura, nak berbincang, tim-tim MBI Selangor semua ada di sini untuk bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan projek-projek di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Terima kasih sekali lagi. Dan sudah tentu kalau kita nak menelitikan dari segi projek dan juga pembangunan di negeri Selangor ini, Nina, banyak juga perkara-perkara yang boleh kita telitikan, termasuklah dari segi pembangunan usahawan, ekonomi digital. Itu juga ekonomi digital juga antara salah satu komponen di dalam SIBS ini. Dan kemahiran pekerja untuk kita lihat upskilling, reskilling itu adalah antara komponen-komponen utama yang akan kami bawakan sepanjang iaitu acara di Selangor International Business Summit 2023 yang sekali lagi kami kongsikan bawakan dengan tema Selangor Gateway for ASEAN. To ASEAN, di mana ia akan berlangsung selama 4 hari, tetapi niaga awalnya akan bersiaran secara langsung khas hanya 2 hari sahaja. Tetapi jangan risau, kami akan bawakan perkembangan terkini dari semasa-semasa oleh ahli-ahli dan rakan-rakan tugas kami yang lain. Tadi bercakap mengenai perniagaan, sebenarnya untuk anda yang baru saja menonton niaga awal ni, daripada mula jam 9 pagi tadi kami bersama dengan Dato' Hassan, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor Berhad, yang telah berkongsikan antara intipati dan jangkaan harapan beliau terhadap iaitu acara SIBS ini yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor menerusi Invest Selangor, termasuk juga dengan baru saja kita bersama dengan Ketua Division Ekonomi MBI Selangor, iaitu Puan Azura, yang telah berkongsikan iaitu perkembangan dan pencapaian setakat ini di bawah projek-projek sabda, untuk kita lihat bagaimanakah pembangunan negeri ini bukan saja memberi limpahan kepada pelaburan yang tinggi dan sektor peluang pekerjaan, tetapi bagi limpahan kepada peluang ekonomi di setiap pembangunan negeri. Dan sudah tentu kita juga nak meneliti, melihat kepada peluang pembangunan ekonomi digital dan pelbagai lagi. Sebenarnya itu yang akan kita bawakan selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika, bersambung semula selepas ini.